Hai, Assalamualaikum. Seram pula aku tengok diri sendiri. Ya Allah, Tuhanku. Semula guys. Hai, Assalamualaikum. Sawadi. Cha. Bertemu kita kembali di dalam segmen Tacot Tak. Kali ni Kak Nan ingin kongsikan kisah seram daripada kiriman email Syafiq Shah. Kisah seram tentang pulau di Sabah. Aku excited sangat nak cerita-cerita ni dekat korang. But first, kita jangan lupa kita anya-nya-nya dulu. Okay guys, Syafiq Shah ni adalah seorang anggota tentera yang telah diamanahkan untuk menjaga Pulau Sipadan dekat Semporna, Sabah. Korang pernah tak dengar pasal Pulau Sipadan ni? Kak Nan jujur cakap, Kak Nan memang first time dengar Pulau Sipadan ni. Kalaulah Syafiq Shah ni tak email Kak Nan, tak bagi tahu yang dia jaga Pulau Sipadan, Kak Nan tak tahu pun Pulau Sipadan ni wujud. Begitu kolot dia aku. Maafkan saya bukan kaki travel, kaki jalan. Tapi jangan risau guys, walaupun zaman sekarang ni kita dah tak boleh berjalan, tak boleh keluar merayap ke mana-mana, travel ke mana-mana, aku boleh bawa korang pergi tengok Pulau Sipadan ni. Zaman dah maju guys, semua dekat hujung jari. Nak pergi pulau pun dekat hujung jari je. Tap. Zas. Nampak tu. Daripada India guys. Daripada India dibawa ke Malaysia. Dibawa ke Pulau Sabah. Dah sampai ke Pulau Sipadan ni. Nampak tu guys. Inilah bentuk Pulau Sipadan daripada atas. So, jom kita tengok dalam sikit. Macam mana suasana Pulau Sipadan ni. Let's go. Zap. Nampak tu guys. Cantik kan? Airnya bersih, airnya biru. Airnya biru ke? Biru hijau-hijau gitu. Ramai banyak. Sorry, ramai pula. Banyak bot-bot. Maksudnya apa? Maksudnya Pulau Sipadan ni adalah salah satu pulau pelancongan. Korang sila tengok dulu. Nampak aku buat korang pusing-pusing. Terjumpa Abang Botak Menawan. Gitu. So, sampai situ saja Kak Nan boleh tunjuk. Nak lebih-lebih kita kena pergi ke sana. Tak guys. Untuk pengetahuan korang ya, Pulau Sipadan ni memang pernah menjadi salah satu tumpuan pelancong. Tapi selepas serangan suluk terhadap Lahad Datu Semporna dengan Sandakan, Pulau Sipadan ni telah menjadi tempat penginapan untuk anggota tentera sahaja. Sayang sekali guys. Kenapa? Sebab dikatakan Pulau Sipadan ni memang sangat cantik. Hidupan bawah pulau tu pun lawa. Kalau dilihat di bawah tu, korang boleh nampak barakuda. Korang boleh jumpa penyu. And macam-macam jenis ikan yang cantik-cantik. Dan dulu pun memang Pulau Sipadan ni menjadi tempat tumpuan untuk orang scuba, untuk orang menyelam. Katanya memang lawa. Sudah-sudahlah puji pulau tu kan, pulau tu kembang pula. Kita kembali kepada cerita tu balik Selepas serangan suluk terhadap Lahad Datu Sandakan dengan Semporna, tempat tu menjadi tempat anggota tentera kan. Dan guys, sepanjang keberadaan Syafiq Shah dan rakan-rakannya di pulau tu, banyak benda pelik, banyak benda aneh yang misteri berlaku dekat diorang. Salah satunya adalah rakan-rakannya selalu tidurnya ditindih. Dan ada juga anggota-anggota tentera ni ternampak orang awam sekitar pulau tersebut. Mereka pelik sebab apa? Sebab pulau tu memang bukan tempat untuk orang awam lagi dah. Memang tentera sahaja yang duduk dekat pulau tersebut. Jadi, kat sini Kak Nan Syak memang ada jin yang menyamar jadi orang awam? Mungkin. Okey, diselitkan lagi untuk pengetahuan kita semua. Pernah seketika dulu Malaysia dengan Indonesia fight. Pulau ni siapakah punya? Indonesia yang punyakah? Malaysia yang punyakah?
Dan Alhamdulillah, secara rasminya Pulau Sipadan ini telah menjadi hak milik Malaysia. Okey, itu saja sedikit info tentang Pulau Sipadan ni. Ayuh kita dengarkan kisah seram daripada Syafiq Shah ni. Kejadian seram yang berlaku pada saya, satu malam ketika saya sedang on duty, waktu malam, shift malam, di posisi kubu nombor 1 bersama 2 orang anak buah saya bernama Badlishah dan Amirul Amin. Kami start duty pada pukul 1 pagi hingga ke 5 pagi. Pada jam 12 pagi, kami bangun untuk membuat persiapan peralatan senjata, peluru dan sebagainya. Setelah selesai, kami pun terus ke kubu nombor 1. Kubu tempat yang 3 tentera tadi kena jaga. Tapi guys, pada malam tu angin cukup kencang. Angin kencang membawa kau jauh ke sana, kau hilang terus tanpa kabar. Tiba aku nanya. Okey, sambung balik. Dia kata dekat sini macam nak roboh ya kubu dia. Kubu pula. Macam nak roboh ya kubu dia pada malam tu. But that's not the big issue. Diorang pun jaga je kat tempat tu macam biasa. Sedar tak sedar jam sudah pukul 2.30 pagi. Tiba-tiba saya terdengar satu bunyi seruling yang datangnya dari arah kanan kubur kami. Minta maaf kalau aku sebut macam kubur, tapi aku nak sebut kubu kubu. Makin lama makin dekat bunyi seruling tu. And saya bertanya pada kedua-dua anak buah saya. Weh, korang dengar tak? Badlishah hanya menjawab satu perkataan. Seruling. And then diorang pun terdiam sekejap. Gila kau tengah-tengah malam macam tu, senyap-senyap macam tu, tiba-tiba terdengar bunyi seruling. Lagu Lek Mayang ke? Nanti dulu. Bunyi seruling tu seperti melodi zaman dahulu. Kita on sikit bunyi seruling zaman dahulu macam mana? Okay, Nan. Melodi seruling tersebut melodi sedih. Sayuk je dengar muziknya. Jadi kami pun sudah tak sedap hati. Yelah, siapa je sedap hati tiba-tiba dengar bunyi seruling macam tu kan? Dengar alunan sedih pula tu. Untuk menghilangkan rasa seram tu, Amirul Amin cuba bersiar-siar di hadapan kubu dengan membekalkan satu lampu suluh. Aku terkejut, aku hilang. Astagfirullahaladzim. Okay. It's fine. Tak ada apa-apa guys, tak ada apa-apa. Okay, teruskan. Saya dan Badlishah memang tak bergerak dah. Duduk dalam keadaan rapat-rapat gitu. Sebab dia memang dah rasa memang lain macam lah kan. Tapi mungkin Amirul Amin ni seorang yang berani. Tahniah Amirul Amin. Gitu. Bukanlah nak cakap Tuan Badlishah dengan Tuan Syafiq Shah tu tak berani, penakut. No. Mungkin dia tak nak cakap pasal, just nak stay cool, duduk dalam macam tu je kan. Mungkin Amirul Amin ni someone special. Selang beberapa minit, Amirul Amin suluh di sekitar kawasan kubu. Tiba-tiba dia terkaku dan berkata, "Korporal, tengok tu." Saya toleh pandangan saya ke arah kanan kubu yang ada pokok rimbun. Saya terlihat satu kain yang cantik, panjang sangat-sangat, berwarna biru laut. Seram sudah menghantui saya. And then guys, dalam masa yang sama juga, si Badlishah ni ada nampak satu susuk wanita dekat pesisiran pantai dan wanita tersebut tengah memandang ke arah mereka. And Tuan Syafiq Shah ni pun terus close upkan mata dia, pergi tengok betul-betul perempuan tu. And wajahnya tak berapa jelas katanya, tapi dia perasan perempuan tu memakai baju warna hijau dan kain yang panjang tadi berada di bahu wanita tersebut. Maksudnya kain panjang yang diorang nampak tadi dekat sebelah kubu tu adalah milik perempuan tersebut. Masya Allah, berapa panjang dah kain tu. Katanya lagi, dekat lengan wanita tu macam ada satu lilitan akar yang membelit kedua-dua tangannya. Wanita tu memegang mungkin satu batang kayu ataupun seruling. Diorang perasan macam tu.
Tapi dia tak pastilah benda tu benda apa. Tak pasti. Cuma dia kata memang ada nampak macam seruling gitu. Amirul Amin ni merupakan seorang yang agak mahir tentang benda-benda gaib. Kan? Sebab itulah dia berani ke depan tadi tu. Biasalah orang tua tu pun ada cakap, kalau hang tak pandai, hang jangan memandai-mandai jadi merana nanti. So tak salah lah Amirul Amin ke depan pergi check apa benda sebab dia pun adalah orang yang pandai-pandai pasal gaib ni. Amirul Amin ni dia pergi tanya dekat benda tu. Siapa kau? Datang dari mana? And then guys, perempuan tu pun menjawab. Dia tunjuk ke arah laut. Maksudnya dia nak bagi tahu yang dia datang dari laut. Masa tu guys, Badlishah ni dia dah standby angkat senjata dan terus lari ke penginapan. Sambil tu dia cakap, ini bukan manusia Corporal. Tinggallah Syafiq Shah dengan Amirul Amin je dekat situ. Pada mulanya Syafiq Shah ni pun dia nak berganjak dari situ, tapi sebabkan dia fikir Amirul Amin ni tak bergerak, tak berganjak lagi dari situ, jadi dia terpaksa tunggu Amirul Amin ni. Bagus, ketua yang bertanggungjawab. And then guys, Syafiq dan Amirul ni terdengar satu suara yang mana bahasanya sukar untuk difahami, tapi ada beberapa perkataan yang jelas didengar. Seperti mati, bisai jasadmu. Okey, mati aku tahulah mati. Bisai tu apa? Jasad is jasad lah. And then guys, Syafiq cakap, bila dia tengok perempuan tu tersenyum. Dan senyuman tu adalah satu senyuman yang jahat. Saya dan Amirul Amin hanya mampu membaca surah-surah apa yang terlintas di fikiran, sehingga Amirul Amin berkata pada saya, Corporal, kita balik base. Benda ni kuat, saya tak mampu. Saya dan Amirul pun mengambil keputusan untuk tinggalkan kubu dan balik ke base, balik ke tempat penginapan. Dalam perjalanan balik guys, Amirul dengan Syafiq ni terdengar lagi perkataan-perkataan tadi. Mati, pisai, jasadmu. Kali ni disertai dengan ketawa yang mengerikan. And then guys, apa lagi? Tak cukup tanah lah, diorang lari. Sampai je dekat base, Syafiq ni nampak Badlishah ni dah memang selubung diri dah dengan selimut. Tapi dia dengan Amirul Amin bersihkan diri dulu, baru tidur. Guys, keesokan harinya mereka bertiga ni demam guys. Hebat betul penangan wanita laut tu. Siapakah wanita laut tu? Sekejap lagi kita cerita. Sebelum tu, Kak Nan nak bagi tahu korang, siapa dekat rumah masih tiada tilam? Korang ada satu tilam yang best yang korang boleh cuba and harga sangat-sangat berpatutan. Tengok video ni. Sebab cerita pasal tidur kan tadi tu, teringat pula kat tilam ni. Tilam ni harganya berpatutan, tebal pula tu. Kalau korang nak beli, tak payah susah-susah angkut bawa lori. Dia datang dalam saiz yang memang muat dalam kereta korang. Bila sampai kat rumah korang, korang buka dan dia mengembang sendiri. Best bukan? Kalau nak beli, korang boleh contact link dekat bawah description Kak Nan tau. Kita sambung balik dengan cerita daripada Syafiq Shah ni. Itu sahaja cerita saya di Pulau Sipadan. Maybe tidak menyeramkan dan tidak menarik, tapi ini adalah pengalaman pertama saya kena macam ni. Gila kau tak seram? Cuba kalau kita sama-sama, kita ni letakkan diri kita kat situ. Kita sendiri yang nampak kain tu, kita sendiri yang nampak perempuan tu, kita sendiri yang dengar seruling melodi sedih tu. Aku rasa kita pun seram kan?
pengetahuan sis, awal bulan 8 kami akan keluar dari pulau ni dan akan digantikan dengan pasukan lain. Gulak bakal pasukan lain. Oh no! Banyak lagi cerita seram yang berlaku kat pulau ni, seperti nampak nenek kebayan ketika kami membuat rondaan. Tapi nantilah saya ceritakan, tak ready lagi. Guys, korang nak tak dengar cerita daripada Syafiq Shah lagi? Kalau nak, korang boleh komen kat bawah supaya Syafiq Shah nampak yang korang nak dengar lagi cerita pengalaman daripada dia. So, itu saja ceritanya. Guys, balik kepada puteri yang dikatakan oleh Syafiq Shah tadi. Siapa guys? Sebelum ni, Kak Nan pernah tahu pasal satu puteri yang menjaga laut. Namanya Nyiro Kidul, kalau tak silap. Ni ejaannya. Masa Kak Nan baca cerita dia ni, memang Kak Nan teringat pasal Nyiro Kidul ke? Tapi Nyiro Kidul ni, kalau tak silap, ia legenda Indonesia. Tapi guys, setelah Kak Nan selidik-selidik, Pulau Sipadan ni memang dekat dengan Indonesia. Lepas tu guys, Kak Nan apa lagi? Type dekat Google, tulis puteri laut. Apa tak aku tulis ni? Pop, nampak satu gambar puteri ni. Sah guys. Nyiro Kidul. Dan apa yang telah digambarkan oleh Syafiq Shah, perempuan yang berpakai baju hijau datangnya dari laut, sama seperti sejarah perempuan ni. Korang berminat tak nak tahu pasal dia ni? Kalau korang berminat, tell me. Mungkin Kak Nan boleh kaji pasal perempuan ni lepas ni. Thank you so much dah watching me sampai habis. Kalau korang suka dengan cerita Kak Nan, korang boleh subscribe and follow Kak Nan dekat Instagram and TikTok. Thank you so much. Bye-bye. Khop kun ka. Oh wait. Sekejap. Ini adalah kali kedua Kak Nan set up tempat Kak Nan macam ni. Kali pertama Kak Nan buat video pasal seorang ibu tak sampai hati tengok anak dia sakit tu. Kak Nan dapat DM daripada seorang rakan Instagram ni. Dia kata, Kak Nan, bayangan apakah itu? Korang tengoklah gambar ni. Kalau nak fikir logik, macam bukan pantulan tangan Kak Nan kan? Sebab tangan Kak Nan macam ni. Tapi bayangan dia macam tu. Jadi, jari siapakah itu?